dakwaan palsu yang dimainkan sekian lama ya oleh blogger-blogger dan laskar cyber, khususnya Najib, iaitu bahawa kononnya berlaku sekongkol ataupun konspirasi melibatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Wah, yang habis jat sakti. Okey. Berlaku sekongkol atau konspirasi antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Di mana pelbagai teori konspirasi yang amat menarik telah ditimbulkan, termasuklah teori konspirasi kononnya Mahathir sebenarnya rancang dengan Muhyiddin supaya berpura-pura gaduh, lepas tu Muhyiddin masuk ke sana, tujuan dia nak ambil alih UMNO dan sebagainya. Okey. Dan kemudian Muhyiddin nak singkirkan Najib sebab Najib lah satu masalah dan sebagainya lah. Okey. Ini saya dah jelaskan dengan terperinci dahulu. Tak benar. Memang teori konspirasi itu amat menarik. Okey. Dan niat blogger dengan laskar cyber Najib dan Zahid ya, satu. Dan juga blogger dengan laskar cyber tertentu yang bersangkut paut dengan Anwar. Hanya satu. Iaitu sambil tim A memulakan satu kempen secara langsung ke tidak langsung untuk menyelar Muhyiddin, untuk menyebabkan orang benci Muhyiddin dan sebagainya. Tapi saya rasa mereka tak buat pun, orang lambat laun akan tahu siapa itu Muhyiddin. Tapi apa pun, kalau kau lihat selepas langkah Sheraton, ramai pemimpin UMNO dari tim A, mereka sajalah yang tak puas hati dengan segala yang berlaku. Dari segi barisan jemaah menteri lah, tak nak terlibat dengan Perikatan Nasional dan sebagainya. Semuanya adalah untuk memburukkan Muhyiddin, yang memang pada hemat saya adalah seorang Perdana Menteri yang satu kesilapan besar dalam negara kita. Tapi harapan mereka, sambil kita atau rakyat benci Muhyiddin, mereka juga akan benci Mahathir. Jadi package deal. Okay, I don't like Muhyiddin, I also don't like Mahathir because ceritanya Mahathir berkonspirasi dengan Muhyiddin. Cerita palsu lah. Okay. Nah, ini yang dimainkan oleh mereka. Dimainkan oleh mereka. Dan setakat ini, benda ni dibawa-bawa oleh portal-portal tertentu yang pro Anwar. Nah, saya boleh beritahu dengan sah, benda ni palsu. Okey? Benda ni palsu. Jadi blogger-blogger tertentu ni yang juga ada maklumat tertentu, mereka akan beri maklumat ni, harapkan anda percaya maklumat tu. Bila benda tu berlaku, mereka kata, tengok saya betul. Tapi mereka juga selit benda ni. Okey? Jadi memang ini adalah satu konspirasi untuk cuba burukkan Mahathir. Mahathir meluat dengan Muhyiddin. Dan pada tahap yang saya lihat sekarang, ramai ahli parlimen pun dah meluat. Negara dah meluat. Sebab kerajaan Muhyiddin, pada pandangan saya, adalah kerajaan penghukum pembuli rakyat. Ya? Berdasarkan apa yang saya telah jelaskan selama ini, apa yang dilakukan oleh kerajaan yang masih tidak sedar, tidak insaf dan tidak boleh saya terima. Dan malah ramai kalau kita selidik ya, mereka tak terima. Okey. So, benda ni sekarang laskar cyber, blogger Najib, Zahid dan pro Anwar nampak sangat terdesak benda ni dimain-mainkan semula. Because mereka tahu who has the majority. Mereka dah cuba elakkan benda ni, tapi mereka tahu segala penipuan mereka sampai ke jalan buntu. Setakat ni semua yang saya beritahu terjadi. Satu-satu terjadi. UMNO nak kencing pas, terjadi. UMNO bersedia bersekongkol dengan DAP, terjadi. Jangan Anwar Musa dah, bila-bila Regi Jesse Ritaudin bercakap Anwar Musa akan datang cuba spin. Jadi dia keluar kenyataan, UMNO tidak akan bersekongkol dengan DAP, kerjasama dengan DAP dan sebagainya. Weh Anwar Musa, pertama sekali kau kalah dalam
pertandingan untuk timbalan Presiden UMNO. Jadi duduk diam. Okey. Presiden kau sendiri secara tak langsung beri tiket percuma kepada semua ahli parlimen untuk sokong Anwar. Okey. Jadi jika UMNO sokong Anwar, yang gagal tak berlaku, tak sampai 10 ahli parlimen ataupun maksimum pun 10. Kalau UMNO sokong Anwar, bermaknanya UMNO setuju sekongkol dengan DAP dan ini saya dapat sahkan. Okey? Dan sehingga kini, walaupun benda ni disebut berulang kali, sebab Zahid masih menaruh harapan dan pihak-pihak tertentu dalam tim A masih menaruh harapan, mereka tak berani sangkal. Jadi Anwar Musa, kau jangan berbelit-belit sebab pada bulan September 2018 kau sendiri yang keluarkan kenyataan Barisan Nasional patut bersedia untuk kerjasama dengan pihak lain termasuk DAP. Saya dah berulang kali kata Anwar Musa lidah berbelit bercabang. Okey, pakar kelentong nombor 1 UMNO. Okey. Jadi Anwar Musa, better you just keep quiet, do us all a favor lah. Okay. Baik. So, segalanya berlaku. Jadi sekarang, Laskar Cyber dengan blogger tim A, Anwar, Zahid dan sebagainya sudah tahu. Dah sampai penghujung jalan, dah sampai jalan buntu. Tak ada. Memang benda ni clear cut. Who has actually already won. Tapi atas sebab-sebab yang saya tidak boleh ceritakan. Bukan saya tak nak, saya tidak boleh ceritakan. We know who has won the battle, who holds the majority. We know. Mereka pun tahu sebenarnya. Jadi keluar balik spill. Mahathir bersekongkol dengan Muhyiddin. Tolonglah, jangan bodohkan rakyat. Tolonglah, tolong. Ya, tolong. Tolong. Yang dah kena pecat, lebih-lebih lagi yang dah kena pecat tu, diam teruslah. You are not relevant. Ya, tolonglah, jangan. Okay, because lambat laun benda ni terbukti. Okay, lambat laun benda yang saya katakan terbukti, akan terbukti. Okay. Nama Agung di lambung-lambung, tajuk nombor 1. Kalau kita tengok laskar-laskar cyber ni, blogger-blogger ni, baik yang pro Anwar ke pro Najib ke pro Zahid ke, berita palsu kerajaan akan tumbang pada 13 Oktober. Saya dah cerita panjang lebar semalam dalam video saya. Why constitutionally, andai kata Anwar ada bukti pun yang memang tak wujud, andai kata, untuk tujuan perbincangan, andai kata dia ada bukti sekalipun, yang saya dapat sahkan dia tak ada, tapi andai kata dia ada pun, esok constitutionally kerajaan takkan tumbang. The federal constitution was not written on the basis that bila kita terima SD atau senarai rasmi, hari itu juga kerajaan perlu ditumbangkan. Melainkan Muhyiddin letak jawatan, melainkan Muhyiddin memanggil sidang tergempar dan terbukti dia tidak ada sokongan majoriti. Kemudian dia sama ada letak jawatan atau bubar parlimen. Ada protokol, ada peruntukan spesifik yang perlu dituruti. Okey? Bukan korang buat perlembagaan sendiri. Macam PAS duk buat dalil sendiri. Macam UMNO duk buat dalil sendiri. Macam kerajaan duk buat dalil sendiri. No. Ada peruntukan spesifik. Tetapi yang di-Pertuan Agong masih berhak untuk berjumpa ahli parlimen satu-satu. Dan semua tu akan makan masa. Tapi apabila nama Agong dilambung secara langsung atau tidak langsung menerusi berita palsu, kononnya kerajaan akan jatuh esok. Ini bukan hanya penghinaan terhadap institusi diraja, terhadap yang di-Pertuan Agong, malah ianya penghinaan terhadap perlembagaan persekutuan, dan juga ia sedang menakut-nakutkan pelabur dan menyebabkan ekonomi kita merudum dan saham-saham yang berkait secara langsung atau tidak langsung dengan Anwar Ibrahim melonjak. Jadi hari ini juga ada ramai ahli parlimen dah buat laporan polis. Sebelum ni ramai dah buat laporan polis. Saitro ni tak habis datang kaunter. Oh, dia ni buat laporan polis, sebenarnya nama dia bukan dia terlibat pun. Dia counter dengan penipuan demi penipuan. Penipuan demi penipuan.
Satu penipuan nak cover penipuan satu, satu ke penipuan tu nak cover lagi satu. Contohnya hari ini Taqiyuddin mengesahkan semua ahli parlimen PAS tak sokong Anwar. Lagi satu penipuan, kononnya PAS sejak bila terlibat. Lepas tu dia ni pula keluar kenyataan, oh bahagian UMNO tu sejak bila terlibat. Kalau kau lihat semua penipuan ni, semua penafian yang dibuat oleh Saitro ni, maknanya semua tak terlibat. Jadi Anwar dapat nombor dari mana? Magnum. Saya sahkan warisan tak terlibat. Sabah Sarawak kita tolak. PAS kita tolak. Majoriti UMNO kita tolak. Kita tolak. Majoriti PPBM kita tolak. DAP kita tolak. Majoriti. Anwar dapat nombor dari mana? Kita akan lihat hari Selasa. Baik. Tapi apapun, penipuan ni adalah penghinaan kepada institusi diraja. Jadi itulah saranan saya. Yang kedua, saya harapkan lepas Anwar menghadap Yang di-Pertuan Agong yang bijaksana dengan budi bicara dia, haraplah boleh mengarahkan orang istana selepas diketahui secara sahih bahawa Anwar telah memperdaya semua dengan kerja gila ni untuk membuat laporan polis, agar polis, saya haraplah boleh siasat Anwar bawah Akta Sosma kerana mengganggu gugat kestabilan politik, ekonomi dan sosial negara. Kalau boleh, ditahan terus bawah Sosma. Itu harapan saya. Saya pantang, amat pantang, institusi diraja dihina. Amat pantang. Okey? Saya haraplah Anwar dah terdesak sebab dah kena getah dengan ramai pihak. Jadi bila dah kena getah, dia terpaksa melakukan semua ni. Sebab Anwar ni penyakit dia dari dulu, kalau kau kaji dia, dekat dengan garisan penamat, dia selalu jadi over excited, over confident dan dia kurang berfikir. Dan dia lakukan benda-benda dengan terdesak. He likes to tread where even angels are afraid to tread. Logic starts to fail him. Dan dia keluar daripada alam reality. Ini adalah Anwar. Dan kali ini, saya yakin Anwar sudah berpenyakit. Saya sarankan agar istana memberi recommendation lepas ini, jika terbukti Anwar menipu, agar Anwar jalani ujian mental. Saya bukan bergurau. Saya seru Yang di-Pertuan Agong agar pertimbangkan, buat recommendation Anwar jalani ujian kesihatan mental. Sebab saya syaki Anwar sudah berpenyakit kerana terlalu kemaruk kuasa. Okey, saya ini seruan saya, rayuan saya. Dan kepada pihak-pihak Laskar Cyber blogger yang dah terdesak ni, you are not doing a favour to the country. Ini juga sudah bagi saya lah, minta maaf lah, pendapat peribadi lah, anda sedang contribute kepada kemusnahan negara ini. Anda juga contribute terhadap kemusnahan. Kewujudan anda bukan memainkan peranan untuk menenteramkan rakyat, untuk menjelaskan kepada rakyat. Kewujudan anda adalah untuk mendapatkan readership yang banyak dan sedang memusnahkan negara. Anda tidak percaya kepada konsep ummah perlu disatukan. Anda percaya kepada konsep-konsep non-Islamik seperti Sun Tzu Art of War. Anda percaya kepada falsafah-falsafah yang menyimpang daripada kebenaran. Dan anda selalu menggunakan alasan this is real politics, this is that, this is political expediency, tanpa memikirkan the long term damage this is doing to the country. Anda menyokong agenda resis UMNO dan PAS yang dah terbukti menipu ummah, memutarbelit agama, menjaja perjuangan ummah. Anda secara langsung atau tidak langsung menyokong perkara itu kerana anda tidak berani bersuara. Mungkin sesetengah pihak nak puaskan hati penaja.
You are a disgrace to the country. Dan kau dengan puak pentapsub kau are about to be very disappointed. Dan apabila bertertubuhnya kerajaan baru kelak, saya harap sesuatu dilakukan oleh pentadbiran baru. Dan percayalah, pentadbiran baru ini bukannya pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey? Akhirnya, saya nak seru Tan Sri Muhyiddin Yassin buat benda for the first time. Daripada awal anda menjejak kaki ke dalam pejabat Perdana Menteri, segala tindak tanduk anda pada saya adalah amat tidak bertanggungjawab. For the first time, lakukanlah sesuatu yang bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya, investor akan confident dengan politik negara. Apabila anda memanggil sidang tergempar parlimen dengan kadar segera, agar boleh dipanjangkan, dibentangkan usul tidak percaya yang dibawa oleh Perdana Menteri, supaya kita dapat lihat once and for all sama ada engkau memiliki majoriti atau tidak. Dan sekaligus saya cadangkan diusulkan, dibentangkan usul percaya terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan anda semua akan lihat majoriti Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baik, itulah mesej saya hari ini. Jadi kepada anda semua, minta kerjasama, tularkan video ni. Berani kerana benar, saya tidak takut dihukum. Sebab saya dah terima hakikat bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang menghukum. Ahli Parlimen, Menteri bermaharaja lela. Jangan lupa dalam 10 minit lagi, layari, pergi ke ruang komen, cari ya link kepada saluran Telegram saya, layari saluran tu sebab banyak saya buat pengumuman di sana. Dan 1-2 artikel yang saya akan letakkan di dalam ruang komen, cari dan baca dan share ramai-ramai. Dan jangan lupa, Laskar ni dah banyak masuk. Ini semua upahan tajaan. Teruskan kempen saya. Cuma jawab, tak payah berhujah dengan mereka. Jawab #Laskar Cyber dikesan, LASKAR SIBER, Laskar Cyber dikesan, dan #Kami tolak Laskar Cyber. Amalkan selalu di mana-mana. Sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam berjuang.